Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama-sama berada dalam program ilmu, dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi ada yang tak dapat dalam Quran. Contohnya Quran suruh solat, tapi Quran tak cerita macam mana nak solat tu macam mana. Rakaat dia macam mana, nak rakaat sujud dia macam mana. Maka di sinilah datang pula sunnah. Sunnah. Sunnah ni apa? Sunnah ni ma usnida ila rasul min qaulin au fi'lin au taqrir, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Contohnya Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kita tak tahu nak solat macam mana, tuan-tuan. Quran kata suruh solat. Tak tahu nak solat macam mana. Nabi tunjuk cara. Nabi tunjuk cara nak solat macam mana dengan perbuatan Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah macam mana kamu lihat aku solat. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ambil wuduk macam mana ya? Tengok Nabi ambil wuduk macam mana. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata nak buat kerja haji ni, ambil daripada aku. Cara aku buat macam mana. Nabi tawaf macam mana, Nabi sa'i macam mana, wukuf macam mana, dan seumpamanya lagi. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi sunnah Nabi ni ada berbentuk fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada berbentuk qauliyah. Qauliyah ni maknanya perkataan. Nabi bercakap, Nabi sebut. Contoh Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan mesti berasaskan kepada niat. Itu contoh. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan mesti berasas kepada niat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok solat nak kena ada niat, puasa nak kena ada niat, zakat nak kena ada niat, haji nak kena ada niat. Bahkan dia termasuk rukun. Solat ni antara rukun solat, niat. Puasa antara rukun puasa, niat. Jadi niat ini satu perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Itu contohlah kita kata sunnah daripada qaul, perkataan Nabi. Ada juga sunnah daripada apa? Daripada takririyah. Takrir ni maksud dia persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi tak buat satu perkara, tapi Nabi bersetuju. Macam mana tahu kata Nabi bersetuju? Nabi tidak membantah ataupun Nabi tidak melarang. Contoh begini ya. Satu ketika tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ada seorang lelaki ni datang solat bersama dengan Nabi SAW. Solat subuh. Solat subuh berjemaah dengan Nabi. Selesai saja dia solat subuh, maka pada ketika itu dia tunai pula 2 rakaat solat. Orang pakat tengok, lelaki-lelaki ni solat apa ni? Sebab lepas subuh tuan-tuan memang tidak ada solat lepas subuh. Mana ada solat sunat lepas subuh? Tak ada. Yang ada qabliyah adalah sebelum subuh adalah sunat 2 rakaat, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ba'diyah, selepas subuh ni solat sunat apa? Tapi Nabi tengok seorang lelaki ini lepas dia solat subuh, dia tunai pula 2 rakaat solat. Tapi Nabi SAW, Nabi tengok dulu macam mana. Nabi tengok, bagi dia selesai solat dulu, baru Nabi tanya. Itu tengok macam mana cara Nabi lah. Tak tegur terus. Kadang-kadang kita hari ni semangat, marah terus. Ini solat apa ni? Ini solat apa ni? Berhenti. Nah, Nabi SAW tengok dulu. Nabi tengok, selesai solat, Nabi tanya dia. As-salata subhi marratain? Atusalli subha marratain? Nabi kata, apakah salat subuh tu 2 kali? Kamu salat subuh 2 kali kah? Sebab tadi salat subuh dah. Ni salat apa lepas subuh? Salat subuh sekali lagi kah? Dia kata, tidak ya Rasulullah, tak. Aku tak salat subuh 2 kali. Tetapi sebenarnya sebelum subuh tadi ni aku tertinggal, aku tak sempat solat qabliyah tadi ni.
Dua rakaat sebelum subuh ni aku tak sempat. Aku tertinggal. Jadi sekarang aku qada balik solat tersebut. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Nabi bila dengar gitu, Nabi tak kata apa. Larang pun tak, suruh pun tak. Nabi diam. Maka perbuatan Nabi diam itu dipanggil sunnah taqririyah. Itu merupakan satu persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Solat sunat pun boleh qada. Tapi tengok jugalah bagi orang yang memang betul-betul melazimi solat sunat, kalau tinggal itu rasa tak puas hati ni, rasa tak sedap duduk ni, dia qada boleh. Tapi kalau kita kadang-kadang hak wajib pun tak selesai lagi tuan-tuan. Sunat macam mana kan? Hak wajib kadang-kadang tu dia, hak tinggal pun macam-macam. Maka dengan sebab itu kita settle yang wajib dulu. Apapun wajib dengan sunat, wajib dulu selesai. Sunat sebagai tambahan. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Begitu juga contoh takrir yang lain. Satu ketika apabila Khalid Al-Walid, ketika ni dia dah Islam, sebab kita tahu Khalid Al-Walid satu ketika dia pernah bukan Islam. Dia panglima tentera Quraisy, tentera musyrikin, yang menyebabkan umat Islam terpukul semasa perang Uhud. Itu antara kesan daripada kepanglimaan Khalid Al-Walid pada ketika itu. Lepas tu dia masuk Islam dah apa semua, dia jadi sahabat Nabi SAW. Satu hari tuan-tuan, Khalid ni dia makan dhab. Tuan ingat tak dhab? Dhab kan satu ketika dulu saya ingat tempat kita masyhur dengan dhab ni. Orang balik Mesir kadang-kadang dijual dekat pasar malam lah dhab. Bewak kan. Bewak tapi bukan macam bewak kat rumah kita tu. Bewak kat rumah kita tu bewak tu makan ayam. Kan? Ni bukan, ni bewak pasir dia panggil dhab. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Khalid Al-Walid makan di depan Nabi. Yang kata dhab, makan. Daging dhab lah. Nabi tak makan. Tapi Nabi tengok, Nabi tidak larang. Nabi tak larang. Maknanya di situ persetujuan daripada Nabi SAW boleh makan. Nabi tak makan satu perkara, Nabi tak buat. Tetapi bila Nabi tak larang, sahabat buat, maka itu menunjukkan takrir persetujuan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu kita kena faham lah mana-mana seumpama ni, sunnah ni bukan nanti apa yang Nabi buat saja ya. Bukan apa Nabi cakap saja ya. Kadang-kadang ada benda Nabi tak buat, tapi jadi sunnah juga. Contohnya apa? Contoh baru ni, saya nak sebut sikit, kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita ni, kalau orang tak mengaji memang masalah. Saya pernah jumpa satu tempat, satu surau. Saya pergi satu surau tuan. Jemaah surau ni dia bergaduh. Punca dia bergaduh apa? Dia bergaduh tentang solat qabliyah sebelum maghrib. Sebelum maghrib ni duk bincang. Sunat ke tak sunat? Sebelum maghrib 2 rakaat. Ada kata tak sunat. Ada kata sunat. Ada kata yang tambah lagi bid'ah. Ni apa ni? Buat satu benda hak Nabi tak buat. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi di situ pertelingkahan berlaku tuan-tuan. Punca pertelingkahan ni ialah apa? Sejemaah dia nak lepas azan maghrib je terus qamat nak solat maghrib. Sebab tidak ada sunat qabliyah maghrib dia kata. Sebahagian lagi kata why not? Sekejap je kami nak solat sunat maghrib ni. Sebahagian lagi kata no. Tak ada solat sunat apa. Buat juga bid'ah. Nabi tak buat. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Saya nak sentuh sikit. Orang buat tak apalah, tu cerita nombor 2. Tapi bila nak kaitkan bid'ah sebab Nabi tak buat itu, kita kena teliti sikit. Kita kena mengaji, kena faham, kena faqih sikit. Kena faham, kena kaji sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ia memang kita tak dapati tidak ada riwayat yang kata Nabi buat qabliyah maghrib. Tetapi ada hadis yang sahih. Kita boleh buka dalam kitab Bulughul Maram tuan-tuan. Ada hadis yang sahih menyatakan, sahabat menceritakan, kunna nusalli raq'ataini ba'da ghurubi syams wa ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murna wa lam yanhana atau kama qala. Sahabat Nabi kata, adalah kami menunaikan solat 2 rakaat selepas terbenamnya matahari. Masuk maghribnya kami terus sunaikan 2 rakaat. Maknanya sebelum maghrib. Wa ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat kami salat. Setelah tengok kami salat ni, walam ya'murna walam yanhana. Nabi suruh pun tak, Nabi larang pun tak. Nabi tak kata apa. Jadi ini apa mafhumnya? Apa maksud di sini? Takrir. Nabi bersetuju. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak mau solat pun tak apa. Kalau kita nak solat pun tak apa. Kita bagi ruanglah sedikit untuk orang solat. Janganlah sampai tahap kita membida'ahkan satu perkara yang kadang-kadang berlaku perpecahan dalam masyarakat. Kerana punca apa? Punca kita tidak faqih. Kerana kita tidak faham. Sebab tu ilmu ni luas tuan-tuan. Kena mengaji. Mungkin kalau kita tak jumpa satu hadis, tak bermakna hadis tidak ada. Dan satu lagi, kadang-kadang cara memahami hadis itu pula
Sebab tu perlunya kita juga merujuk kepada para alim ulama untuk kita lebih mendalami ilmu ni. Jangan ambil Quran, ambil hadis terus istinbat. Terus kita aplikasikan dan kita tak tahu apa maksud di sebalik Quran, di sebalik ayat tersebut, di sebalik hadis Nabi SAW tersebut. Sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu kalau kamu tak ada ilmu. Kena mengaji, kena tuntut ilmu supaya kita tidak berlaku perbalahan dan seumpamanya. Kadang-kadang saya duk tengok berbalah dan benda-benda kecil sebab dia tak faham, tak fiqh, tak faqih. Contohnya, pernah saya dengar ni cerita lah. Ada orang kata bila mari 10 Muharram dia panggil hari Ashura kan, hari Ashura. Ada sebahagian kata Ashura ni dia kata sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Bila kita tengok betul ke sunnah Nabi ni Ashura ni? Bubur Ashura tu, bubur Ashura. Bukan Ashura puasa. Puasa itu memang sunnah Nabi lah. Itu tak ada khilaf lah. Itu hadis. Ni Ashura maksud dia bubur Ashura. Kau orang dalam masyarakat kita bila mai Ashura, dia nampak bubur. Kan? Dia nampak bubur. Jadi bubur ni dia kata itu sunnah Nabi. Tuan-tuan, kena tengok juga. Jangan kita sandarkan pada Nabi satu benda yang Nabi tak buat. Sebagian lagi kata pula, kalau bukan sunnah Nabi, maka ini bid'ah. Nabi tak buat bid'ah. Tuan-tuan, jangan juga kita membid'ahkan satu perkara yang boleh kita kata memecah belahkan masyarakat. Sebab apa? Sebab kalau kita kata bubur Ashura tu bid'ah, macam mana tuan-tuan agak-agak dengan roti jala? Tak bid'ah ke? Roti canai tak bid'ah ke? Tuan-tuan, kita minum teh tarik. Mana Nabi minum teh tarik? Kan? Jadi, apakah itu juga bid'ah? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, jangan mudah sebut bid'ah. Sebab apa? Sebab bid'ah ni dia berkaitan dengan reka cipta dalam perkara agama. Ni teh tarik ni apa? Ni minuman, ni bubur. Ni lagi mana bubur itu masuk campuran-campuran yang halal, tak ada masalah. Yang pentingnya kita mengikut apa saranan ataupun perintah Allah. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Begitu. Makan. Kulu mimma fil ardi, apa yang ada di atas muka bumi ni, halalan tayyibah, halal dan baik. Kita makan itu halal, baik. Cukup. Bubur Ashura halal. Masuk kacang, masuk apa, jagung, masuk daging, masuk rempah, tak ada masalah. Halal baik pula, mana yang elok. Tak ada masalah. Tak ada kaitan dengan bid'ah, tak ada kaitan dengan sunnah dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak makan, kita buat. Tak kira Ashura ke bila ke buat nak buat bubur Ashura ni. Macam orang buat dodol lah kan. Dulu buat hari raya je, sekarang buat hari orang buat dodol. Kita boleh makan dodol, boleh beli dekat pasar dan seumpamanya. Tuan-tuan dan rahmat Allah, yang saya nak sebut ialah apa? Kefahaman kita. Dalam fiqh itu kita kena belajar, barulah kita faham dan kita tahu macam mana cara perbuatan kita, amalan kita, perkataan kita, kehidupan kita ini semua sudah ada ketetapannya dalam hukum syarak. Jadi senang hidup kita tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita ada panduan. Taklah kita tercari-cari, teraba-raba, ada panduannya dalam fiqh. Sebab tu fiqh ini ilmu dia sangat-sangat luas. Dia terkandung dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu. Mana Islam terlengkap. Islam sempurna, syumul. Semua dalam Islam. Dan sebab itu dalam ilmu fiqh, kalau kita bincang fiqh, kita akan bincang semua tuan. Jangan anggap fiqh tempat sembahyang saja. Memang sembahyang itu, salat itu salah satu daripada ilmu fiqh. Tetapi fiqh ni luas. Terkandung dalam al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Maidah ayat 3 ni ayat yang terakhir dalam bab syariat yang diturunkan. Bukan ayat yang betul-betul terakhir. Sebab ayat yang betul-betul terakhir ayat surah Al-Baqarah ayat 281. 9 malam sebelum kewafatan Rasulullah. Tapi ayat ni ayat yang terakhir turun dalam bab syariat. Nak cerita kepada kita bahawa syariat Allah lengkap, komplit. Cara nak ibadat pada Allah semua ada. Sebab tu bila kita mengaji fiqh tuan-tuan, dia ada pelbagai kategori. Saya nak sebut sikitlah contohnya apa yang disebut oleh dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Syafi'i. Yang ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Syekh Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Khin dan juga Ali Syarbaji. Kitab tu asal dalam bahasa Arab daripada ulama Syria yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh pelbagai penterjemahan. Disebut dalam mukadimah kitab itu, dalam mukadimah kitab itu lagi dia tulis dah, disebut dah tentang bagaimana yang kita ilmu fiqh ini, kita nak mengaji fiqh ni tentang kehidupan kita tuan-tuan, tentang amalan dan kehidupan kita ni, dia merangkumi banyak segi.
Dia bukan satu segi macam solat, puasa, zakat, haji, habis itu je, tak. Dia ada pelbagai. Dia rangkumkan situ ada 7. Dalam kitab tersebut dia bagi 7, tuan-tuan. 7 ilmu fiqh yang kita nak belajar ni. Yang pertama ada fiqh. Fiqh bincang bab ibadat. Dia panggil al-ibadat. Ibadat khusus lah. Bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab sedekah dan seumpamanya. Ini dibincang dalam bab fiqh. Ini insya-Allah lah. Ini kadang-kadang kita dapati di masjid, surau. Kita belajar perkara ini. Kita belajar nak cara solat yang betul. Kita belajar cara puasa yang betul dan seumpamanya. Itu satu. Yang kedua, fiqh juga belajar apa? Mengajar kita apa? Mengajar tentang dipanggil sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah ataupun al-munakahat. Bab nikah kahwin. Dibincang dalam fiqh. Kita buka kitab fiqh. Orang nak menikah contohnya. Hari ni pemuda-pemudi nak kahwin. Jangan pakai nak kahwin begitu dah. Dia kena tahu hukum hakam, dia kena faqih dulu, kena fiqh. Tahu apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Kalau berbalah ni macam mana nak selesai, macam mana. Kalau yang berkaitan dengan talak, cerai, nak kena tahu. Jangan dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa, silat-silat akhir bulan, dalam rumah tangga dia melakukan perkara mungkar tanpa dia sedari. Macam ada satu kes tu, disebut, bahawa dia ceritakan, ada seorang lelaki ni suami, dia balik rumah dia. Kebetulan dia balik hari tu rumah dia, 1 April. 1 April. Balik rumah dia, suami isteri dia pun bawa air. Abang, mau balik kan? Dia pun kata, mau balik. Bawa air bagi sejuk lah, dia masak. Minum-minum air sejuk, dia masak tu. Dia pun kata kat isteri dia, aku cerai kamu talak 3. Terkejut isteri dia, tuan-tuan. Apa ni? Tiba-tiba angin tak bertiup, pokok tak bergoyang. Tiba-tiba abang cerai saya talak 3. Sebab apa abang? Dia menangis. Yang kata isteri ni menangis. Silap ke abang? Abang tak nak air sejuk ke? Saya bawa air sejuk. Awak tak bagi tahu kau nak yang oren, bagi tahu yang oren. Ni tiba-tiba cerai 3 talak, tuan-tuan. Cerai talak 3. Bukan main-main ni. Menangis yang kata si isteri ni. Tiba-tiba, tuan-tuan, yang kata si suami, dia ketawa, dia senyum. Dia kata, dah, abang gurau aja. Abang kan nak cerai kamu, abang sayang kamu, takkan nak cerai. Sebab apa? Hari ni April Fool. Dia kata, sebab hari ni 1 April, kamu lupa ke? Tuan-tuan. Dia duk mengikut budaya barat April Fool. Dia bergurau dengan bini dia, dengan isteri dia. Dia pergi cerai talak 3, tuan-tuan. Isteri dia jadi orang mengaji sikit. Isteri dia kata kat suami, abang tahu tak bang? Abang bergurau. Tetapi talak itu jatuh. Sebab apa? Sebab bab talak ni, bergurau pun jatuh. Lepas tu, laki dia pula menangis. Tadi isteri menangis, laki menangis. Sebab apa? Sebab jatuh talak 3, tuan-tuan, jenuh lah. Kan? Ini bukan main-main. Sebab kata Nabi SAW, thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 benda kata Nabi. Bersungguh pun kira bersungguh, bergurau pun kira bersungguh juga. Apa dia 3 perkara tersebut? Yang pertamanya ialah an-nikah. Menikah. Menikah pun kalau bergurau jadi, tuan. Kita ada kawan, ada member lah. Tak menikah, umur dah 40 lebih dah. Sambil-sambil makan roti canai di kedai tu, minum air. Hang ni, kita tanya dia, kamu ni bila nak kahwin? Umur 40 lah. Kawan kita berkata, aku tak ada calon. Orang tak nak kat aku. Kita pun perkembangan, ambil anak aku lah. Anak aku dah besar dah, umur 11 tahun. Contohnya kan, ambil anak aku, menikah dengan anak aku. Aku tak ada duit. Dia kata, tak apa-apa, mahal dia roti canai 2 keping. Contohnya. Dia pun, okey, aku terima. Anak kamu dengan roti canai 2 keping. Aku belanja, tak ada masalah. Tuan-tuan, ada saksi hak dengar ni. Maka perkahwinan itu walaupun main-main sah, tuan-tuan. Sebab wali ada ni. Bapak dia wali, dia menikahkan anak dia dengan kawan dia. Dengan siap dengan mahar lagi. Roti canai lah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dia tak boleh main-main. Nikah tak boleh main-main. Sebab bergurau pun jadi sungguh. Bersungguh, gurau bersungguh. Begitu juga talak. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita berlakon, suami isteri betul berlakon cerai pun tak boleh. Nampak tak bergurau pun tak boleh. Sebab dia tak boleh main-main. Dan yang ketiganya, nikah, gurau tak boleh, mana bersungguh pun bersungguh, gurau berkira bersungguh, talak macam tu juga. Yang ketiganya rujuk. Setengah ulama kata al-atqu, iaitu bebaskan hamba. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Pendek kata apa? Dalam fiqh ni kita belajar. Munakahat, nikah kahwin ni, semua syarat-syarat apa semua. Bukan setakat syarat nikah je, semua sekali. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan seumpamanya. Biar faham betul. Biar faqih betul, barulah menikah ni ada matlamat. Kahwin ni dia tahu hala tuju nak bawa keluarga ke arah mana. Ni hari ni jadi cerai-berai, lepas kahwin seminggu bercerai. Pelbagai lagi. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kahwin kena mengaji dulu. Kena mengaji dulu. Seterusnya tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, muamalat. Muamalat.
Fiqh juga disebut sebagai fiqhul muamalat, satu cabang berkaitan hubungan manusia sama-sama manusia. Nak cerita bab niaga, babul buyuk, bab niaga jual beli, hutang piutang, gadaian, sewa dan sebagainya yang berkaitan dengan muamalat yang hari ini kita banyak juga terlibat. Kita terlibat dengan bank, contohnya kita buka account, current account, saving account. Kita kena pastikan mengikut Islam. Jangan pakai hentam saja, tiba-tiba kita menggunakan yang konvensional. Kad kredit kita, kad kredit konvensional. Saving account kita, saving account konvensional. Maka perkara ini menyebabkan kita terlibat dengan riba haram. Tak boleh. Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka pada ketika itu kita tak boleh terlibat dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Jadi dalam muamalat ni cerita semua. Cerita. Sebagai seorang penjual, seorang membeli, kita ni paling tidak kalau kita tak berniaga pun kita customer. Kita beli barang. Kita kena pastikan ada etika dia, ada adab, ada cara dia. Jangan ada penipuan. Sebab Nabi pernah test dah. Nabi masuk satu pasar, Nabi tengok gandum ni dia tak atas cantik. Nabi seluk tangan bawah basah. Maknanya hak bawah grade tak apa elok, atas elok. Bila orang minta sekali dia cedok sekali dengan bawah sekali. Ini masalah. Maka Nabi kata faman ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu dia bukan di kalangan kami. Tuan-tuan, kena pastikan supaya rezeki yang kita peroleh itu rezeki halal, kita tak terlibat dengan perkara haram. Jadi kena mengaji. Orang terlibat dengan muamalat kita, urusan seharian kita kena mengaji. Fiqh sudah menceritakan, membincangkan semua perkara tersebut. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya, antara fiqh juga yang kita belajar ialah fiqhul jinayat ataupun al-uqubat. Cerita tentang undang-undang jenayah Islam. Tentang undang-undang al-uqubat, hukuman-hukuman tertentu yang dikenakan kepada pesalah-pesalah jenayah. Sebab hari ini manusia yang nama manusia ni sudah tentu ada dalam masyarakat mereka yang melakukan jenayah. Mereka yang melakukan kesalahan dan seumpamanya. Dan ada hukuman-hukuman tertentu yang wujud dalam Islam yang terbagi pada 3. Qisas, hudud, ta'zir. Qisas, hudud, ta'zir. Qisas melibatkan hukuman bunuh, dibalas bunuh. Hudud, dia ada berapa hudud yang disebut oleh para ulama yang diistinbatkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mana hudud ni hukuman yang hukumannya, ketetapan hukuman itu sudah diberikan oleh hukum syarak. Contohnya apa? Contohnya zina. Zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina lelaki kena sebat 100 rotan. Bagi yang tak berkahwin lagi, yang berkahwin kena rejam. Itu zina. Qazaf, ada hukumannya 80 sebatan. Mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Quran sebut pencuri ni laki ke perempuan kan tak kira, kena potong tangan. Kan? Mencuri, merompak ganas lagi. Kalau mencuri ni dia ambil secara senyap-senyap, mencuri secara senyap, merompak ni secara keganasan, secara kekerasan, maka merompak ini dikenakan hukuman iaitu potong kaki dan tangan secara bersilang. Yang kelimanya ialah minum arak. Minum arak disebat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab minum arak merosakkan akal. Ini tak dibenarkan. Dan yang keenamnya murtad. Nabi kata man badala dinah faqtuluh. Siapa yang tukar agama dah dibunuh. Jadi tuan-tuan ada hukuman dia. Qisas, hudud, ada ta'zir. Ta'zir ni maknanya terbuka ataupun diberi kepada ijtihad manusia, hakim, pemerintah untuk menetapkan bagaimana hukuman yang sepatutnya. Tambah-tambah pada hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok jenayah, Masya Allah, banyak sangat-sangat jenayah yang berlaku seluruh dunia. Kita nak ambil contoh siapa? Nak ambil contoh negara maju, Amerika Syarikat. Lagi banyak jenayah. Setiap minit berlaku jenayah. Undang-undang yang mereka perkenalkan, pelbagai undang-undang. Dan undang-undang itu tak dapat menyelesaikan masalah. Sebab itu ada seorang pemikir barat, dia kata apa? Undang-undang manusia ni, dia macam sarang labah-labah. Dia tak stabil. Dia mudah reput, mudah koyak. Kalau binatang kecil-kecil lalu mungkin sangkut. Kalau binatang haiwan besar-besar lalu, habis, berterabur habis. Maka dengan sebab itu, dalam Islam ada satu perundangan. Nama dia Undang-Undang Jenayah Islam. Saya ada satu buku lah kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah nak rujuk. Sebab kadang-kadang undang-undang jenayah ni orang masih lagi kabur, masih tak faham, tak jelas. Maka kita perjelaskan sebab dia termasuk dalam undang-undang Islam, masuk dalam ilmu fiqh itu sendiri. Iaitu tajuk buku ni mengapa perlu kepada undang-undang jenayah Islam. Buku ringkas ya tuan-tuan, saya cuba hasilkan, ambil pandangan-pandangan ulama, ambil daripada Quran, hadis dan sebagainya, jadikan sebuah kitab
yang simple, mengapa perlu kepada undang-undang jenayah Islam, supaya orang lebih faham apa itu undang-undang jenayah Islam. Sebab kita takut tuan-tuan, bila orang tak jaga mulut, tak jaga lidah dia, orang kata lidah tak bertulang ni, dia boleh kata kadang-kadang, apa ni undang-undang Islam ni, apa ni, semua undang-undang kuno, undang-undang tidak berperi kemanusiaan, undang-undang kejam. Tuan-tuan, dia kata macam tu bahaya, sebab itu undang-undang yang datang daripada Allah. Maknanya kalau disebut kejam, dia kata Allah kejam. Dia kata zalim, dia kata Allah zalim. Wala'iyyazubillah. Sebab itu kita kena faham. Ni mengapa perlu kepada undang-undang jenayah Islam, mungkin tuan-tuan boleh dapatkan dan baca. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu disebut undang-undang jenayah. Seterusnya ada juga dalam fiqh ini yang disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia kata as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam. Kewajipan rakyat taat kepada pemimpin, kewajipan pemimpin melaksanakan keadilan kepada rakyat. Maknanya tuan-tuan, ilmu fiqh ni bukan sekadar nak bincang bab bersuci. Bersuci pun bincang juga. Kan bukan sekadar nak bincang haid dan nifas. Itu pun bincang juga. Tapi lebih besar daripada itu, membincang tentang politik, membincang tentang kenegaraan, membincang tentang rakyat, kewajipan rakyat terhadap pemimpin macam mana, kewajipan pemimpin terhadap rakyat macam mana. Itu dia yang kata ilmu fiqh sangat-sangat luas. Begitu juga yang seterusnya, bidang ilmu fiqh ni juga membincangkan tentang dipanggil sebagai ilmu siyar, iaitu ilmu yang berkaitan dengan hubungan negara dengan negara yang lain. Negara Islam dengan negara harb, negara kafir macam mana, dengan negara yang ada perjanjian macam mana. Nak ceritanya dalam fiqh juga berbincang tentang hubungan antara bangsa. Dalam Islam ni memang itulah saya teringat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi mengajar semua benda, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil, sampaikan nak hilang najis pun Nabi ajar macam mana. Itu yang terlengkapnya Islam itu, daripada cara masuk tandas, daripada cara kita makan dan seumpamanya, sampai kepada ilmu antara bangsa, ilmu tentang negara. Dan bidang yang ketujuh ataupun perbahasan yang ketujuh dalam ilmu fiqh ini yang disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia kata al-adab, cerita bab adab tuan-tuan. Itu juga walaupun adab ni benda kecil, tetapi dibincang juga dalam bab fiqh, iaitu adab macam mana tuan-tuan. Adab contoh kita nak makan, samillah, nak makan baca bismillah, nak kena jaga adab tersebut, dibincang dalam ilmu fiqh. Samillah, baca bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang di depan dulu. Kalau hidangan tu banyak depan kita, kan? Depan kita, jangan kita tu dia tangan nak ambil yang jauh dulu, dah. Ambil dekat dulu, sikit-sikit. Mimma yalik, di depan dulu. Diajar pada kita. Nak masuk tandas macam mana, masuk kaki kiri dulu, kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, keluar kaki kanan, si ada doa dia lagi dan sebagainya. Maka di situ menunjukkan kepada kita, fiqh membincangkan semua perkara-perkara yang kita nak buat, amalan-amalan kita dan perbuatan-perbuatan kita, sama ada melibatkan khusus dari ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sebagai ibadat khusus, ataupun yang secara umumnya kehidupan kita di kalangan manusia ni, kita berhubung dengan manusia macam mana, kita berhubung dengan orang macam mana, dan dari sudut kehidupan kita, dari sudut kita kata perkahwinan macam mana, dari sudut muamalat macam mana, dari pelbagai sudut. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa ilmu fiqh ilmu yang sangat luas, dan setiap ruang dalam kehidupan kita, kita kena ada ilmu, supaya dengan ilmu tersebut kita dapat melaksanakan sesuatu yang terbaik mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, saya rasa cukuplah sedikit perbincangan kita pada kali ini, kan? Jadi lama-lama letih pula nampak tu kan. Jadi kita ambil sedikit, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Yang pentingnya bagaimana kita melihat ilmu fiqh itu satu ilmu yang luas, yang mana ia mencukupi seluruh kehidupan kita, yang sekaligus menunjukkan Islam itu agama yang lengkap, agama yang syumul, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya inna ad-din, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Sekadar itu, saudara yang dirahmati Allah taala sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya mohon maaf. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.